Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk semua. Okey, berjumpa lagi kita untuk video yang seterusnya iaitu kita sambung untuk bab 7 Sains Tingkatan 3. Okey, kita dah habis 7.1 dan 7.2. Hari ini kita masuk 7.3 iaitu prinsip keabadian tenaga. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang tenaga keupayaan graviti, tenaga keupayaan kenyal dan juga tenaga kinetik. Okey, dan tenaga-tenaga ini boleh dilibatkan untuk prinsip keabadian tenaga. Okey, contohnya kita ada, sekarang ni dekat buku teks kamu ada gambar roller coaster. Okey, siapa pernah naik roller coaster? Okey, so roller coaster ni adalah satu contoh untuk menunjukkan berlakunya prinsip keabadian tenaga. Okey, iaitu ia melibatkan tenaga kinetik dan juga tenaga keupayaan graviti. Okey, macam mana dia melibatkan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan graviti? Okey, tenaga kinetik sebab dia ada pergerakan, dia ada laju, dia bergerak. Okey, kemudian tenaga keupayaan graviti kenapa ada? Sebab dia melibatkan ketinggian ataupun kedudukan. Okey, ni salah satu contoh. Okey, so kita tengok apakah dia prinsip keabadian tenaga. Prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta. Okey, yang pertama, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnah. Okey, so tenaga ni dia takkan dimusnahkan dan tak boleh dicipta. So tenaga ni memang ada. Okey, kalau tak boleh dimusnahkan, dia apa yang berjadi? Ia hanya, yang kedua hanya boleh berubah-ubah bentuk. Okey, so contohnya macam tadi, kita ada tenaga kinetik, lepas tu tenaga kinetik tu berubah menjadi tenaga keupayaan. Okey, so itulah yang dimaksudkan dengan prinsip keabadian tenaga. So maksudnya banyak mana tenaga A dia akan ditukarkan ke tenaga B. Okey, selain daripada roller coaster, kita ada contoh sistem ayunan. Sistem ayunan seperti ayunan bandul ringkas ataupun ayunan spring sentiasa mengalami perubahan bentuk tenaga keupayaan graviti atau tenaga keupayaan kenyal dengan tenaga kinetik. Okey, kalau bandul dia keupayaan graviti akan ditukarkan kepada tenaga kinetik. Kalau spring dia akan tukarkan tenaga keupayaan kenyal kepada tenaga kinetik. Okey, dia tak bolehlah tiba-tiba tenaga keupayaan graviti tukar kepada tenaga keupayaan kenyal. Okey, so kita tengok macam mana dia dikaitkan. Okey, untuk sistem ayunan bandul. Okey, first kita tengok bandul dulu, macam mana kita nak tengok dia melakukan satu ayunan lengkap. Okey, untuk satu ayunan lengkap mestilah daripada bergerak dari mana? X pergi ke Y, pergi ke Z, kemudian patah balik ke Y dan ke X. Okey, baru dikira satu ayunan yang lengkap. Okey, so dalam satu kitaran ayunan bandul ni sebenarnya berlaku perubahan tenaga. Okey, so pertama kita tengok dekat X. Okey, masa dekat X, kita kena angkat dia pada satu ketinggian H. Okey, so ada ketinggian
Okey, so tenaga yang terlibat, kita ada tenaga keupayaan graviti. Okey, semasa kedudukan X, ada pergerakan tak? Okey, dia tiada pergerakan. Okey, kalau tiada pergerakan, tenaga kinetik dia sama dengan sifar. Okey. Kemudian bila kita lepaskan dia, dia bergerak, okey, pada kedudukan Y. Okey, pada kedudukan Y pula. Okey, tengok Y duduk kat bawah paling rendah. Okey, H dia sama dengan kosong, tak ada ketinggian langsung. Okey. So H sama dengan kosong, ketinggian tak ada. Okey, so apa jadi pada dia punya tenaga keupayaan? Okey, tenaga keupayaan graviti. Okey, sifar. Okey, sama dengan kosong. Okey, kemudian masa kedudukan Y ni dia bergerak sangat laju, paling laju. Okey. Masa ni hal laju paling tinggi. Jadi dia punya tenaga apa? Tenaga kinetik maksimum. Okey, tinggi. Maksudnya ada. Okey, tenaga kinetik dia maksimum kat sini. Okey. Seterusnya bila dia naik balik pergi ke kedudukan Z. Okey, kat kedudukan Z. Okey, ada balik ketinggian. So ada H. Okey. Bila ada ketinggian, dia punya tenaga keupayaan maksimum. Maksimum. Okey. Tapi masa dia naik atas tu, dia akan stop sekejap sebelum dia turun balik. Okey, bila stop, maksudnya V dia sama dengan kosong, maksudnya tenaga kinetik sama juga dengan kosong. Okey, so ini yang kita kaitkan sebagai keabadian tenaga. Maksudnya, tenaga tadi tak dimusnahkan kan? Start dengan keupayaan, tukar jadi kinetik. Kinetik tukar jadi keupayaan balik. Lepas tu bila keupayaan tu turun balik, jadi kinetik dan seterusnya. Okey, itu yang dikatakan sebagai keabadian tenaga. Tenaga tu terabadi. Okey, bagi kes ayunan spring pula. Okey, kalau ayunan spring, kita nak kaitkan apa? Okey, kita nak kaitkan tenaga keupayaan kenyal. Okey, ditukarkan menjadi tenaga kinetik. Okey, tenaga keupayaan kenyal ditukarkan menjadi tenaga kinetik. Okey, so dia melibatkan spring, so ada tenaga keupayaan kenyal kat sini. Okey, so masa spring berayun, dia akan bergerak ke bawah. Okey, maksudnya sekarang regangan. Kemudian dia akan naik balik sebagai mampatan daripada kedudukan keseimbangan dia. Okey. Jadi proses regangan dan mampatan tu dia akan menggunakan tenaga keupayaan. Okey, so kedudukan Z, X dan Y. Okey, kita tengok kedudukan X dulu. Okey, cikgu ambil warna lain. Okey, kalau kedudukan X, okey, kita ada sesaran apa? Sesaran spring kan? Sesaran spring ke bawah ni sebanyak berapa cm kan? Okey, so kita ada sesaran spring. So kita ada tenaga keupayaan kenyal. Okey, masa ni maksimum. Okey. Tapi masa ni tak bergerak lagi. Okey.
V sama dengan kosong, tiada hal laju, maka tenaga kinetik pun sifar. Okey. Okey, pada kedudukan Y, kat tengah-tengah keseimbangan dia, maksudnya panjang asas spring tu sebelum diregang atau dimampat, kedudukan Y. Okey, masa tu tiada sesaran spring. Okey, kalau tiada sesaran spring, maka tenaga keupayaan kenyal sama dengan kosong ataupun sifar. Tapi masa ni, hal laju dia adalah paling tinggi. Okey, sebab dia bergerak dari bawah ni atas kan. Okey, sangat tinggi hal laju dia. Jadi kita akan dapat tenaga kinetik dia adalah maksimum. Okey, dan seterusnya dekat kedudukan Y ada mampatan. Okey, bila ada mampatan, ada juga sesaran spring. Okey, untuk kedudukan Z, okey, ada sesaran spring iaitu mampatan. Okey, jadi kita ada tenaga keupayaan kenyal maksimum. Kita ada tenaga keupayaan kenyal yang maksimum. Tapi masa ni V adalah sifar, maka tenaga kinetik pun sama dengan kosong. Okey, dia sama juga macam bandul tadi. Okey, so perubahan yang berlaku ialah tenaga keupayaan kenyal kepada kinetik, kinetik kepada keupayaan kenyal. Jadi dia berlaku proses keabadian tenaga. Okey, contohnya macam ni lah. Kalau kita buat pengiraan secara kuantitatif, secara pengiraan, okay, kita boleh buktikan. Bila kita ada 1 kg, okay, kita ada 1 kg bola, okay, dia bergerak menuruni satu cerun kemudian naik. So dia dah berlaku pertukaran potential, okay, tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan. Okay, so tinggi dia 10 meter. So bila kita kira tenaga keupayaan dia mgh, kita dapat 100 joule. Okay. Okay, kemudian kita tengok pada kedudukan kelajuan dia yang paling maksimum. Okay. Okay, kat sini dia pegun, jadi hal laju dia kosong. Okay, so tenaga kinetik dia kosong. Okay, so kita nak buktikan yang ni sama dengan 100 juga. Okay, ni tengok ni. Kinetik dia semasa dia bergerak sangat laju ni, setengah mv kuasa 2. Okay, dia bergerak dengan hal laju 10. Okay, so setengah kali okay, ni E potential. Potential dia kosong sebab tak ada ketinggian. Okay, tapi E kinetik dia akan dapat 100 juga. Maksudnya 100 ni automatik ditukarkan 100%. Okay, jadi yang sama semasa dia jadi kinetik. Dia takkan hilang. Kalau untuk prinsip keabadian tenaga, tiada tenaga yang hilang. Dia sepenuhnya ditukarkan. Okey, kemudian bila dia naik balik ke atas, okey, pada kedudukan 10 meter juga, okey, bila kita kira kita akan dapat E potential dia juga 100 joule. Okey, jadi tiada tenaga yang hilang lah. Bila kita sebut dia keabadian tenaga, maksudnya tak ada tenaga yang hilang. Okey, boleh tak? Okey, seterusnya kita tengok perubahan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan bagi suatu sistem yang tertutup. Okey, kenapa dia sebut sistem tertutup? Sebab bila nak berlaku prinsip keabadian tenaga, dia mestilah adalah satu sistem yang tertutup. Satu sistem yang tertutup ni maksudnya tiada daya luar yang kacau. Okey, macam bandul tu berayun, kita janganlah kacau pula kita bagi daya lagi. Kita tolak dia. Kalau macam tu dia dah tak dikira sebagai prinsip keabadian tenaga sebab dah ada daya luar yang mengganggu. Okey. Okey, so tadi kita dah belajar, okey. Masa ni keupayaan maksimum kinetik sifar.
Okey, masa ni keupayaan maksimum kinetik sifar. Semasa kedudukan paling rendah, keupayaan minimum kinetik maksimum, dan bila ada kedudukan, upayaan maksimum kinetik sifar. Okey, so bila kita buat graf, tenaga melawan sesaran. Okey, so kita akan dapati graf dia macam ni. Okey, ni kedudukan seimbang, ini kedudukan negatif dan positif. Okey, kita kena ambil sebelah satu side kena negatif, satu positif lah. Okey, katalah ni negatif, ni positif. Okey, nampak tak? Warna biru ni mewakili tenaga keupayaan dan warna hijau mewakili tenaga kinetik. Tapi sebenarnya jumlah tenaga dia adalah malar ni, warna merah. Okey, jumlah tenaga tu tak berubah langsung. Dia cuma ditukar bentuk sahaja daripada tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan ataupun keupayaan kepada kinetik. Okey, sebab tu dia lurus kat atas ni. Okey, graf kat atas ni lurus. Okey, maksudnya tiada kehilangan tenaga. Okey, ini mestilah satu sistem yang tertutup. Okey, tak boleh satu sistem yang ada gangguan. Okey, contoh soalan numerical. Okey, dia boleh bagi soalan macam ni dalam latihan dan juga soalan peperiksaan. Okey, jadi kita kena baca dan fahamkan dulu soalan dan kita keluarkan semua maklumat yang dibagi. Okey. So, soalan dia ada sebuah pistol mainan, panjang spring dalam pistol mainan ialah 300 mm. Jika daya 5 Newton digunakan untuk memampat spring sehingga panjang spring menjadi 50 mm, hitungkan kelajuan maksimum bola plastik. Okey, jadi kat sini maksudnya kita nak buat apa? Maksudnya dia nak buat perbandingan daripada tenaga keupayaan kenyal bertukar jadi tenaga kinetik. Okey, so kita tengok dia punya penyelesaian dia. Okey, jadi soalan ni berdasarkan prinsip keabadian tenaga, tenaga keupayaan kenyal dalam spring adalah kita samakan dengan tenaga kinetik bola plastik tu. Okey, jadi bola tu bergerak, laju dia macam mana? Dia adalah bergantung kepada tenaga keupayaan yang ada dalam spring tu. Kalau tinggi, lajulah dia. Kalau tak tinggi, tak laju. Okey, jadi kita samakanlah rumus. Setengah Fx sama dengan setengah mv kuasa 2. Okey, setengah kali 5 Newton. Okey. Okey, sebab 5 kilogram sama dengan 5 Newton. Okey, kemudian 250 mm bahagi 1000 sebab kita nak tukar dalam meter. Okey, setengah kali 50 per 1000. Okey, kita nak tukar dalam kg. Kali V kuasa 2 yang kita nak. Okey, lepas tu kita keluarkan V kuasa 2, kita dapat 25. Okey, dan punca kuasa kita dapat 5 ms negatif 1. Okey, yang penting kamu kena tukar kat sini ialah kamu punya G-sim kepada kg, jarak sesaran spring kepada meter. Okey, dan anggapan yang kita buat apa? Tiada kehilangan tenaga ke persekitaran sebab tenaga tu hanya berubah bentuk. Dia tak ada kehilangan tenaga ataupun dimusnahkan. Okey? Jadi kita samakanlah tenaga keupayaan kenyal dengan tenaga kinetik. Okey, akhir sekali ialah tugasan homework praktis formatif 7.3. Okey, sebagai homework untuk kelas 3 Ibn Battuta. Okey, buat nombor 2 dan 3 dalam buku latihan dan kemudian hantar melalui Telegram ke cikgu. Okey. Okey, itu je untuk prinsip keabadian tenaga dan kita dah habis dah
bab 7. Okey, berjumpa lagi untuk topik yang seterusnya. Okey, jumpa lagi.